Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tentang sebuah syarikat yang bernama CP Ample Trading. Jadi sebelum itu, kumpulan ini terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama ialah saya, Muhammad Amir Mursyid bin Zulkifli, Syamim Hilmi, Alif Tajwin, Sofi Amar dan yang terakhir, Fuad Roslan. Dalam era yang serba kompetitif ini, pelbagai syarikat organisasi telah muncul tidak mengira apa jua perniagaan yang dilakukan, mahupun daripada bidang tekstil, industri perkilangan, industri pembuatan dan juga industri makanan. Menurut Velasquez pada tahun 2008, organisasi korporat ialah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menjana kekayaan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, selain servis perkhidmatan dan juga produk, organisasi korporat juga mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Selain daripada menyediakan produk dan juga servis perkhidmatan, sebuah organisasi korporat juga bertujuan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, untuk membayar dividen saham pengguna. Selain itu, untuk mencipta produk ataupun teknologi melalui proses penyelidikan dan pembangunan. Sebuah organisasi korporat juga tidak lari daripada tanggungjawab sosial. Mereka harus memastikan bahawa syarikat mereka memberikan impak kepada masyarakat sekeliling dan masyarakat tempatan. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahawa mereka tidak merosakkan alam sekitar dengan pembinaan produk mereka serta servis perkhidmatan mereka. Jika sesebuah organisasi korporat hanya tertumpu kepada pengautan untung semata-mata, reputasi mereka sebagai sebuah organisasi korporat akan terjejas di mata masyarakat dan seterusnya meruntuhkan perniagaan mereka. Oleh itu, sebuah organisasi korporat haruslah memastikan bahawa mereka memberikan nilai-nilai positif serta mampu menyebarkan perkara yang baik yang memberikan impak kepada masyarakat pada setiap masa. Syarikat yang telah kami pilih sebagai sasaran kumpulan kami ialah CP Ample Trading ataupun lebih dikenali sebagai syarikat cetak P. Bagi objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti latar belakang syarikat CP Ample Trading ini. Seterusnya, menilai dan menganalisis strategi komunikasi korporat, kerangka dan isu-isu utama yang dihadapi oleh syarikat CP Ample Trading ataupun syarikat cetak P. Bagi fokus kajian ini, sudah tentu kami memfokuskan kajian ini terhadap syarikat yang telah kami pilih iaitu syarikat CP Ample Trading. Kami ingin meneliti dengan lebih dalam tentang visi dan misi serta latar belakang organisasi syarikat ini. Selain itu, kami juga ingin menilai dan menganalisis strategi yang telah digunakan oleh organisasi ini bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam visi dan misi mereka. Kami juga ingin menilai bagaimana syarikat ini menggunakan pelbagai strategi komunikasi korporat bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Selain itu, kami juga ingin meneliti bagaimana mereka mengatasi masalah luaran dan dalaman yang dihadapi oleh syarikat CP Ample Trading ini. Syarikat CP Ample Trading ini ialah syarikat yang menawarkan servis perkhidmatan, pencetakan fabrik dan juga digital. Selain itu, mereka juga menawarkan perkhidmatan jahitan t-shirt. Syarikat ini telah dibiayai sepenuhnya oleh MARA. Cetak P telah ditubuhkan pada 14 Mei pada tahun 2018. Cetak P berpangkalan di Alostar, Kedah. Selain itu, syarikat ini juga milik Bumiputera sepenuhnya. Antara projek yang telah dijalankan ialah projek berdaya maju iaitu projek penghilangan sublimation, di mana penghilangan sublimation ini ialah teknik pencetakan fabrik yang baru yang menggunakan teknologi yang canggih dan terkini. Saya serahkan perkongsian seterusnya kepada saudara Fuad. Saya Muhammad bin Roslan akan meneruskan pembentangan terhadap perancangan dan pelaksanaan tindakan kajian kami. Perancangan dan pelaksanaan tindakan amat penting dalam memastikan sesuatu perkara ataupun pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Oleh yang demikian,
Kumpulan kami juga turut mempunyai beberapa pelan perancangan dan tindakan sewaktu menjalankan kajian ini. Sebelum sesi temu bual bersama wakil syarikat CP Ample Trading, kumpulan kami telah membuat beberapa persediaan dan pelan tindakan bagi melancarkan segala proses sewaktu temu bual berlangsung. Antara persediaan yang dilakukan adalah menyediakan soalan-soalan yang akan diajukan kepada wakil syarikat dan menghubungi syarikat bagi mendapatkan kata putus untuk menjayakan kajian ini dengan melakukan lawatan ke tempat syarikat tersebut. Beberapa soalan telah dirangka, iaitu mengenai latar belakang syarikat CP Ample Trading, visi dan misi syarikat, jenis produk yang ditawarkan, organisasi syarikat, keistimewaan syarikat cetak P, strategi pemasaran produk dan sebagainya. Sebelum kami berjaya menemu bual wakil dari syarikat CP Ample Trading, kumpulan kami telah menyenaraikan beberapa syarikat yang dianggap terbaik dan unggul di negara ini. Antara syarikat yang dipilih termasuklah syarikat pengeluaran jersey iaitu Kaki Jersey, Manchis, Gardenia, Jacker, Nestle dan CP Ample Trading. Namun yang demikian, kesemua syarikat ini tidak memberikan maklum balas kecuali syarikat CP Ample Trading. Setelah menerima maklum balas daripada syarikat ini, kami telah mendapatkan kebenaran untuk melakukan lawatan ke lokasi syarikat yang terletak di Alostar Kedah dan seterusnya menemu bual wakil dari syarikat ini. Kami telah berbincang sesama ahli untuk menetapkan tarikh yang sesuai untuk kami turun padang untuk melakukan lawatan ke syarikat ini, dan tarikh 21 Mei 2022 menjadi pilihan kami semua untuk melakukan lawatan di syarikat tersebut dan telah memalukan kepada wakil syarikat berkenaan. Setibanya kami di sana, kami telah disambut oleh wakil syarikat CP Ample Trading merangkap timbalan pengarah syarikat tersebut iaitu Cik Alia Rosli. Ketika sesi temu bual berlangsung, kami telah menyediakan sebuah telefon bimbit untuk merakam perbualan yang berlangsung bagi membantu kami menyiapkan kajian yang dilakukan ini. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan latar belakang syarikat ini. CP Ample Trading terletak di Alostar Kedah, beralamat H2, ground floor, Jalan Kilang Tebu, Taman Kantan, 05050 Alostar Kedah. Syarikat CP Ample Trading atau dikenali sebagai Cetak P merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan percetakan baju dari pelbagai jenis fabrik. Syarikat ini merupakan sebuah syarikat milikan tunggal. Fokus utama kepada syarikat ini adalah kepada teknologi percetakan yang canggih, di mana ia mampu menghasilkan atau mencetak ratusan baju dalam masa sehari. Sejarah penubuhan syarikat ini bermula ketika kedua-dua pemilik syarikat ini mengambil jurusan Diploma Tekno Usahawan Fabrik di Institut Kemahiran Mara Alostar. Mereka telah terlibat dengan pelbagai projek di mana mereka dikehendaki menjual barangan sebagai tugasan utama mereka ketika mereka menuntut diploma. Sepanjang itu, tempoh pembelajaran mereka di Institut Kemahiran Mara, mereka sedar bahawa mereka mempunyai satu kebolehan atau bakat di mana mereka boleh menjual pelbagai jenis produk, terutamanya dalam fabrik. Jadi, semenjak dari itu, mereka bertekad untuk menumbuhkan satu syarikat di mana syarikat tersebut mampu mencetak dan menghasilkan pelbagai jenis fabrik, terutamanya teknofabrik. Jadi setelah itu, pihak Mara telah menyediakan modal kepada mereka kerana mereka merupakan anak didik Mara. Jadi modal yang disuntik oleh pihak Mara, mereka mampu membeli 2 mesin pada awalnya untuk mencetak pakaian. Jadi semenjak daripada itu, penubuhan syarikat itu berkembang maju sehingga mereka dikenali di seluruh Malaysia. Syarikat ini sekarang mempunyai 4 mesin percetakan di mana akan dapat memudahkan urusan mereka untuk mencetak pelbagai jenis pakaian. Terdapat juga pelbagai syarikat yang menjalankan perniagaan seakan sama dengan Cetak P atau CP Ample Trading. Tetapi itu bukan satu penghalang bagi mereka untuk terus berkembang maju. Cetak P menjanjikan kepuasan pelanggan itu sebagai motor utama dalam syarikat ini. Seterusnya, visi dan misi syarikat. Visi dan misi merupakan perkara yang paling penting dalam sesebuah organisasi bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh sesuatu syarikat. Antara kepentingan dan manfaat yang dapat diperolehi daripada
Visi dan misi yang telah ditetapkan ialah menentukan hala tuju syarikat. Jika semua di dalam organisasi sesebuah syarikat tahu berkenaan dengan hala tuju syarikat tersebut, sudah tentu syarikat lebih mudah untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Manfaat yang seterusnya ialah syarikat dan bisnes akan lebih fokus kepada matlamat yang telah ditetapkan. Semua ahli di dalam organisasi akan lebih fokus kepada matlamat yang ingin dicapai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, dan manfaat yang seterusnya ialah membantu dalam membuat sesuatu keputusan. Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan akan membantu dalam sebarang keputusan yang perlu dibuat ataupun sukar dibuat. Ada ketika kita sukar untuk membuatkan keputusan jika ada perkara berbangkit, tetapi jika ada visi dan misi yang jelas, nescaya ia akan jadi panduan untuk membuat keputusan penting dalam syarikat. Dan manfaat yang terakhir ialah menggalakkan perubahan positif. Perubahan yang berlaku di dalam syarikat lebih mudah dilaksanakan kerana semua ahli faham tentang nilai perubahan tersebut, kenapa ianya perlu dilakukan. Oleh yang demikian, visi syarikat CP Ample Trading adalah untuk mendominasi industri tekstil di Malaysia dan menghasilkan produk yang setanding dengan jenama bertaraf antarabangsa. Misi syarikat ini pula adalah untuk menghasilkan pakaian sukan yang berkualiti mengikut perkembangan yang terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Sofi Amar bin Muhammad Habri 1825679. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan mengenai perincian logo dan jenama syarikat. Baik, secara amnya logo merupakan satu imej bentuk simbolik ataupun satu tanda nama yang merumuskan dan mewakili asal-usul terhadap pengenalan bagi sebuah syarikat maupun organisasi itu. Kombinasi warna, tulisan maupun reka bentuk akan memaparkan identiti sesebuah syarikat atau organisasi bagi berfungsi sebagai satu tanda ingatan ataupun membentuk persepsi awal kepada masyarakat maupun pengguna bagi sesebuah syarikat itu sendiri. Dan ianya juga bertindak sebagai elemen yang penting dalam penjelmaan logo serta identiti yang kuat dan jitu bagi menarik minat para pembeli atau pelanggan mereka dengan menguatkan keyakinan serta secara tidak langsung menonjolkan kekuatan syarikat ini. Oleh yang demikian, sebuah organisasi akan menjadi satu tanda ingatan dan bakal diingati dan mendapat tempat di di pasaran tempatan maupun antarabangsa kerana logonya yang unik dan identiti yang tersendiri, dan itu bakal membuatkan sebuah organisasi itu ataupun perniagaan itu berkembang maju pada masa yang akan datang. Baik, bagi syarikat CP Ample Trading yang kami kaji ini, syarikat ini pada awalnya menggunakan logo yang pertama mereka seperti mana yang di dalam slide kita semua dapat lihat di sini. Di dalam satu perkongsian di dalam temu bual yang kami lakukan tempoh hari, pemilik ataupun pengarah serta timbalan pengarah syarikat berkongsi bagaimana mereka mendapatkan logo ini dan nama bagi syarikat ini, CP Ample Trading ataupun Cetapi. Pada awalnya mereka berbincang ataupun secara santainya kita boleh cakap atau kita boleh katakan bahawa mereka dalam satu perbualan yang agak spontan, di mana pemilik syarikat hanya mengeluarkan buah fikirannya pada awalnya dengan mengatakan kita cetak pi lah, kita cetak pi. Dalam kata lain, cetak pi ini dalam dialek Kedah berbuah maksud jom cetak, dan nama itu telah terus diambil dan dijadikan nama syarikat. Dan logo bagi syarikat ini hanya menggunakan menulis perkataan cetak pi semata dan menggunakan ataupun berpaksikan warna merah di belakang logo tersebut. Dan mengapa mereka menggunakan warna merah adalah sebagaimana yang kita tahu, syarikat ini berpangkal di Alustar Kedah dan ianya merupakan ibu negeri Kedah, iaitu Alustar, dan negeri Kedah itu sendiri pada benderanya berpaksikan ataupun keseluruhan di bendera berwarna merah. Jadi mereka menggunakan warna merah sebagai salah satu lambang mereka yang kita boleh katakan bahawa mereka ini adalah salah satu syarikat yang berpangkalan di Kedah.
Dan kemudiannya pada akhir tahun 2019 mereka keluar dengan logo yang baru dengan menggunakan logo yang lebih ringkas dengan seperti mana yang kita boleh lihat di slide, di mana mereka hanya meringkaskan perkataan cetak P dengan menulis CP sahaja, yang membawa maksud C adalah cetak, P adalah P. Dan signifikasi ataupun rasional mereka menggunakan perkara ini adalah mereka ingin menerapkan konsep minimalis ataupun sederhana ataupun secara ringkas, dan ini dapat membuatkan ramai lagi pelanggan yang akan tertarik dengan logo-logo yang bersifat minimalis dengan izin. Okey, berikut merupakan organisasi bagi syarikat ini. Pemilik bagi syarikat Cetak P atau CP Ample Trading merupakan Muhammad Fuazi bin Abdul Rahman. Seterusnya, pengurus operasi bagi syarikat ini ialah Akil bin Muhammad Faizal, dan seterusnya pengurus pentadbiran iaitu Nur Alia binti Muhammad Rosli. Bagi pengurus pemasaran pula ialah Asma bin Muhammad Daud. Manakala di bawah organisasi ini terdapat seorang akaunten dan juga seorang pereka bentuk, iaitu akaunten bagi syarikat ini ialah Muhammad Fakrul bin Hassan, dan pereka bentuk bagi CP Ample Trading merupakan Nusaibah binti Ahmad. Baik, kita teruskan dengan produk syarikat. Baik, syarikat CP Ample Trading telah menjalankan beberapa projek ataupun produk sejak penubuhan syarikat ini, dan pelbagai perkhidmatan yang disediakan dan produk-produk yang dihasilkan berasaskan fabrik dan percetakan. Antara produk-produk yang telah dihasilkan selama syarikat ini ditubuhkan adalah seperti tote bag yang pertama. Dan tote bag ini merupakan salah satu bag yang bersaiz sederhana yang berfungsi sebagai alat untuk memudahkan masyarakat, khususnya para pelajar sekolah menengah maupun di universiti, dan tujuannya adalah untuk menyenangkan mereka membawa buku dan fail ke kelas. Dan pelbagai saiz dan reka bentuk yang telah dicetak di atas tote bag, dan ia telah dicetak dengan menggunakan mesin direct to garment, Epson dan juga Vin Heat Press. Dan yang keduanya adalah jersey sublimation ataupun t-shirt screen, dan produk ini adalah jersey sublimation yang merupakan produk utama CP Ample Trading, dan lebih 300 helai sebulan pengeluaran jersey sublimation ini, bahkan lebih, dihasilkan dan menjadi permintaan yang sangat tinggi pada era milenial ini dalam kalangan masyarakat yang baru ini. Dan kain mikrofibrik yang digunakan amat selesa dan sesuai untuk pemakaian dalaman ataupun luaran dengan izin indoor ataupun outdoor. Yang ketiganya adalah percetakan ataupun direct to garment. T-shirt juga merupakan salah satu produk CP Ample Trading, dan t-shirt yang dicetak menggunakan mesin direct to garment Epson serta juga Vin Heat Press, dan percetakan jenis ini tiada pesanan minimum. Dan yang seterusnya adalah percetakan banner dan banting. CP Ample Trading bukan sahaja menghasilkan produk, bahkan syarikat ini juga menawarkan perkhidmatan percetakan banner dan banting. Dan ini adalah antara hasil percetakan banner dan banting yang diuruskan oleh syarikat CP Ample Trading ini. Baik, kita bergerak kepada yang seterusnya, iaitu keistimewaan syarikat. Seperti mana kita tahu, setiap organisasi ataupun syarikat mesti ataupun wajib ataupun harus mempunyai kekuatan dan keistimewaan yang tersendiri agar menjadi lambang dan identiti yang kukuh kepada pelanggan dan masyarakat, bagi membuatkan mereka lebih cakna dan mengenali secara lebih mendalam ataupun terperinci mengenai sebuah syarikat tersebut. Dan maka CP Ample Trading datang dengan kekuatan dan keistimewaan mereka tersendiri. Yang pertama, mereka mempunyai premis yang besar dan cantik, seperti mana yang kami dan ataupun saya dan rakan-rakan pergi melihat sendiri kedai tersebut di Alostar. Terbukti bahawa kedai mereka amat besar dan cantik, dan mereka juga mempunyai mesin dan peralatan yang tersendiri, sehingga kan menjadi salah satu tempat tumpangan bagi syarikat lain menggunakan mesin mereka, seperti syarikat Kovra di Pulau Pinang. Dan yang seterusnya, mereka menyediakan perkhidmatan kemahiran reka bentuk atau desain skill dalaman, memudahkan pelanggan dalam membuat tempahan dengan pilihan yang ada di dalam template yang mereka sediakan, ataupun buku panduan bagi pelanggan memilih reka bentuk yang sedia ada. Dan yang ketiganya adalah menawarkan kepada pelanggan dengan kos per unit yang rendah bagi setiap helai tempahan baju yang mereka buat. Dan maka pelanggan akan mendapat lebih penjimatan sekiranya pesanan dilakukan dengan skala yang besar
atau dengan banyak. Dan yang keempat, syarikat ini mampu mengawal kualiti barangan dan produk terutamanya baju jersey dengan mereka sangat mementingkan kualiti sekiranya berlaku apa-apa kerosakan pada baju tersebut. Dan yang kelima adalah memudahkan pelanggan, ataupun yang terakhir ini, memudahkan pelanggan untuk mengubah corak atau reka bentuk tersendiri mengikut cita rasa mereka. Dengan izin, mereka boleh customize jersey mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan strategi pemasaran syarikat ini. Syarikat ini menggunakan kaedah percampuran pemasaran, di mana kita dapat lihat kaedah ini bertepatan dengan strategi 4P. P yang pertama ialah penghasilan produk. Cetak P mengeluarkan beberapa jenis produk yang berasaskan percetakan seperti baju korporat, jersey, banting dan juga stiker. Kita dapat melihat bahawa syarikat Cetak P telah mempelbagaikan produk sekaligus menaikkan kualiti pemasaran syarikat. Seterusnya, aspek penempatan harga setiap produk yang dipasarkan. Setiap syarikat mesti melihat dahulu berapakah harga pasaran sesuatu produk atau perkhidmatan yang ingin ditawarkan kepada khalayak ramai. Jadi syarikat Cetak P mengambil kira kos dan kadar keuntungan yang minimum kerana syarikat ini faham tidak semua orang mampu membeli produk dengan harga yang mahal. Jadi itulah yang dapat ditawarkan oleh syarikat Cetak P. Seterusnya, dari sudut pemasaran pula, pihak Cetak P telah menggunakan pelbagai kaedah untuk memasarkan produk mereka. Antaranya ialah menggunakan platform atau media sosial dan juga menampal banting di sekitar Pekan Alor. Apa yang kita boleh lihat di sini, kaedah pendekatan menggunakan teknik pemasaran secara digital atau dikenali sebagai menggunakan platform media sosial dapat meningkatkan hasil jualan melalui pemasaran tersebut. Ini kerana disebabkan dengan penggunaan media sosial itu yang melangkaui atau menyeluruh yang kita dapat lihat dekat sini, maka setiap orang atau pelanggan dapat melihat apakah produk yang ingin dijual oleh pihak Cetak P. Melalui itu, secara tak langsung hasil jualan akan melonjak naik. Seterusnya, kita dapat lihat lagi, syarikat ini berjaya menarik ramai pelanggan melalui media sosial kerana ia lebih mudah diakses oleh ramai pelanggan. Syarikat Cetak P juga menjalinkan hubungan yang baik dengan Mara. Oleh hal demikian, syarikat ini kerap mengagihkan produk kepada Mara kerana Cetak P merupakan usahawan Mara. Cetak P berjaya membekalkan baju-baju dan juga barangan lain kepada Mara disebabkan jalinan yang baik antara kedua-dua pihak. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan peluang pekerjaan yang ada di syarikat CP Ample Trading atau dikenali sebagai Cetak P. Apabila kita menyentuh berkaitan skop peluang pekerjaan, pihak Cetak P menyatakan bahawa buat masa sekarang mereka telah menghadkan jumlah bilangan pekerja mereka. Seperti yang kita sedia maklum, apabila negara kita dilanda wabak COVID-19, kebanyakan syarikat di Malaysia ini sudah membuang ramai pekerja mereka disebabkan dengan menanggung kos-kos pekerja tersebut. Jadi memandangkan syarikat Cetak P ni masih lagi baru bertapak di dalam dunia perniagaan, mereka terpaksa menghadkan jumlah pekerja yang sedia ada. Jadi buat masa sekarang mereka tidak bercadang untuk menambah lagi pekerja di dalam syarikat CP Ample Trading. Walau bagaimanapun, ada berita gembira yang ingin disampaikan oleh syarikat CP Ample Trading atau dikenali sebagai Cetak P, di mana syarikat ini menawarkan kepada para pelajar di luar sana yang ingin menjalankan latihan industri bersama dengan syarikat Cetak P. Di sini, para pelajar yang menjalani latihan industri dapat belajar bagaimana cara untuk mengendalikan mesin mencetak fabrik daripada awal sehingga mereka mahir. Melalui inisiatif yang diberikan oleh syarikat Cetak P ini, diharapkan dapat melahirkan lagi lebih ramai graduan di luar sana yang mahir menggunakan mesin percetakan dan menjadikan sesuatu kemahiran ini sebagai perniagaan di masa akan datang. Jadi kepada para pelajar yang ingin menjalani latihan industri, boleh
menghantar borang permohonan kepada syarikat CP Ample Trading. Baik, kita bergerak kepada kepimpinan syarikat. Berbicara mengenai kepimpinan yang merupakan satu konsep yang luas dan merangkumi pelbagai aspek. Antaranya dari segi kedudukan dan status, mempunyai peranan dalam mengurus, mentadbir, merancang dan mempunyai ciri-ciri kepribadian yang diberi kuasa dan amanah. Menurut Sturgill pada 1948 dalam buku Handbook of Leadership, didapati hampir 5,000 makna kepimpinan didefinisikan dalam pelbagai bentuk. Dan antaranya adalah proses pengaruh kumpulan dan sosial, pertukaran perhubungan, ciri-ciri personaliti, bentuk-bentuk perlakuan dan sebagai makna kepada pencapaian matlamat. Istilah kepimpinan turut juga digunakan dalam istilah-istilah lain sebagai kuasa, autoriti, pengurusan pentadbiran, kawalan dan pemantauan. Baik, secara ringkasnya, kita pergi kepada dalam bidang kepimpinan dalam syarikat CP Ample Trading, di mana pihak syarikat telah menyusun fungsi dan tanggungjawab bagi memudahkan serta melicinkan pengurusan perniagaan mereka. Seperti pemilik syarikat iaitu Encik Muhammad Fuazi bin Abdul Rahman itu sendiri mengambil tanggungjawab dan amanah dalam mengawasi, mengawal dan mengurus perjalanan operasi dan kewangan syarikat dari semua aspek. Selain itu, beliau juga bertindak dalam mengawal pengeluaran keluar masuk bahan mentah serta memastikan proses pembuatan produk mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan beliau juga bertanggungjawab ke atas perancangan pemasaran, perkembangan perniagaan dan mencari peluang baru dan kontrak. Selari juga tugasnya bersama Puan Nur Alia binti Muhammad Rosli, Ketua Unit Pentadbiran dan Pengurusan serta juga merangkap timbalan bagi pengarah bagi syarikat CP Ample Trading ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tajwin akan meneruskan perbincangan kami ini. Setiap syarikat sudah pasti akan berhadapan dengan pelbagai isu sama ada masalah dalaman mahupun luaran. Setiap cabaran yang dihadapi oleh syarikat hendaklah diselesaikan oleh syarikat agar masalah yang dihadapi tidak berlarutan sehingga menjejaskan sesebuah syarikat tersebut. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh CP Ample Trading seperti aspek kualiti produk dan tempoh penghantaran produk. Apabila kualiti produk tidak dapat mencapai tahap standard seperti yang dimahukan oleh pelanggan, pihak CP Ample Trading mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui media sosial atau secara bersemuka bagi mengenal pasti aspek kekurangan yang terdapat dalam produk. Sebagai contoh, corak rekaan baju dan aspek itu akan terus diperbaiki pada masa akan datang. Seterusnya, wang akan dipulangkan semula kepada pelanggan. Sebagai contoh, pihak CP Ample Trading telah melakukan kesilapan ketika proses membuat 100 selai baju yang ditempah oleh pelanggan. Setelah baju sampai kepada pelanggan, pelanggan telah menghubungi pihak CP Ample Trading untuk memberitahu masalah terbabit. Dan pihak CP Ample Trading telah menyelesaikannya dengan baik. Pihak CP Ample Trading telah membuat semula baju yang ditempah oleh pelanggan berkenaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan agar pelanggan boleh terus mendapatkan khidmat CP Ample Trading pada masa hadapan. Seterusnya, menurut Esra Awani pada tahun 2020, syarikat terperangkap tanpa persediaan pelan kelangsungan perniagaan disebabkan COVID-19. Krisis wabak COVID-19 telah menjejaskan banyak pihak di seluruh dunia, sama ada pemerintah sesebuah negara, syarikat maupun individu. Malaysia turut terkesan secara langsung dengan krisis ini. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac tahun 2020 yang lalu. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin, negara mengalami kerugian sekitar RM2.4 bilion sehari, menjadikan jumlah kerugian keseluruhannya dianggarkan RM63 bilion sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Impak negatif ekonomi telah menjejaskan banyak sektor perniagaan, khususnya sektor pengangkutan udara iaitu pesawat komersial, pelancongan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Seperti mana organisasi yang lain, CP Ample Trading juga mengalami masalah ketika berdepan dengan COVID-19. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, syarikat CP Ample Trading lebih menumpu kepada pemasaran mereka di media-media sosial. Pihak CP Ample Trading melaksanakan pemasaran ini adalah untuk memastikan masyarakat sentiasa mengingati mereka walaupun proses perkilangan tidak dijalankan.
Seterusnya, latihan pekerja dan aspek keselamatan. Sebelum memulakan perkhidmatan dalam CP Ample Trading, pihak CP Ample Trading sudah pasti memberikan kursus dan latihan kepada pekerja mengikut bidang pekerjaan masing-masing. Latihan pekerja juga dijalankan untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan dan kualiti produk serta mengelakkan sebarang kemalangan di kawasan kilang. Keselamatan pekerja merupakan aspek penting di mana syarikat CP Ample Trading tidak akan mengambil mudah menurut Cik Alia Rosli merangkap timbalan pengarah syarikat tersebut. Jika berlaku sesuatu yang boleh mengakibatkan kemalangan, pihak keselamatan syarikat akan mengambil tindakan segera agar pekerja sentiasa dalam keadaan selamat. Pihak CP Ample Trading mempunyai 2 polisi bagi mewujudkan tempat kerja yang selamat untuk para pekerja mereka. Polisi yang pertama merupakan tahap pentadbiran. CP Ample Trading telah menyediakan polisi atau dasar kesihatan dan keselamatan untuk organisasi mereka. Seterusnya, berantik komiti bagi kesihatan dan keselamatan yang terdiri dari pihak pengurusan dan juga kaki tangan. Selain itu, pihak CP Ample Trading juga selalu berbincang mengenai isu-isu keselamatan di tempat kerja mereka. Pihak CP Ample Trading juga memberikan pekerja latihan dan pendidikan mengenai amalan cara kerja yang selamat. Dan akhir sekali, pihak CP Ample Trading menyediakan peti kecemasan yang diisikan dengan keperluan perubatan kecemasan. Seterusnya, pihak CP Ample Trading juga amat menegaskan tentang penggunaan alat perkakas dengan selamat. Yang pertama, pihak CP Ample Trading telah memberikan latihan kepada pekerja tentang penggunaan mesin dengan selamat. Kedua, alat penghadang mesin telah dipasang oleh pihak CP Ample Trading kepada mesin-mesin yang ada risiko terjadinya kecederaan. Ketiga, pihak CP Ample Trading tidak membenarkan pekerja membuat pembaik pulih, pengubahsuaian atau pemeliharaan sesuatu mesin tanpa kebenaran. Dan akhir sekali, pihak CP Ample Trading menegaskan para pekerja untuk menggunakan alat perlindungan keselamatan diri yang bersesuaian jika perlu. Seterusnya, etika kerja. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Dalam apa jua tindak tanduk, keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri. Tanpa disiplin dan kekuatan mental yang tinggi, seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Etika kerja diwujudkan adalah untuk mengawal tingkah laku para profesional, pekerja atau penjawat awam supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Untuk mencapai tujuan ini, tidaklah dinafikan bahawa etika kerja profesional memainkan peranan yang amat penting untuk menjadikan masyarakat yang beretika dan berjaya. Etika kerja menjadi asas utama dalam pembentukan sesebuah organisasi yang mantap dan berkualiti. Etika kerja diperlukan untuk dijadikan panduan oleh setiap organisasi bagi membentuk tingkah laku dan meningkatkan potensi keupayaan berdasarkan nilai-nilai yang murni. Menerusi temu bual bersama syarikat CP Ample Trading, terdapat beberapa perkara yang dititik beratkan menerusi aspek etika kerja. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, sikap berinisiatif. Pekerja yang mempunyai inisiatif sendiri ialah individu yang membuat percubaan atau mencapai sesuatu sebelum dipaksa atau diarahkan. Untuk mengelakkan kesilapan, kerja mesti dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Kesilapan di tempat kerja masih boleh difahami, tetapi jika ia kerap berlaku, ia akan menyebabkan masalah kepada pekerja itu sendiri dan orang lain. Kedua, amanah dalam kerja. Amanah dalam kerja pasti akan membangunkan nilai personaliti pekerja yang baik. Untuk menangani gejala ketidakpercayaan di tempat kerja, ketua bahagian atau majikan memainkan peranan yang kritikal. Pekerja mesti mengikut arahan dan menyelesaikan tugas dengan betul. Tanggungjawab sosial korporat atau CSR merujuk komitmen sesebuah syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya menurut Nur Ajila Cekman et al. 2010. Tanggungjawab sosial sememangnya penting dalam sesebuah organisasi kerana sumbangannya kepada kestabilan syarikat dan keuntungan korporat dalam jangka masa panjang. Justru berdasarkan temu bual yang telah dijalankan bersama syarikat CP Ample Trading,
kami telah mendapati bahawa terdapat beberapa tanggungjawab sosial yang telah dijalankan oleh syarikat ini. Antaranya adalah seperti yang berikut, iaitu tanggungjawab sosial korporat terhadap para pekerja. Setiap syarikat korporat semestinya akan menjaga kebajikan para pekerjanya. Hal ini dapat dilihat apabila CP Ample Trading memberikan bimbingan dan latihan secukupnya kepada para kaki tangan syarikat agar mahir dan kompeten dalam bidang jualan dan pembuatan produk. Antara latihan khusus yang akan diberikan termasuklah latihan pembuatan, kebersihan, kawalan kualiti, layanan dan mesra pelanggan dan menjaga hubungan dengan pelanggan melalui layanan yang terbaik. Selain daripada tanggungjawab sosial terhadap para pekerja, syarikat ini juga telah menjalankan beberapa aktiviti bersama komuniti bagi meringankan beban sekaligus memperkenalkan produk-produk dari syarikat cetak P. Terdapat juga aktiviti yang melibatkan jalinan kerjasama bersama rakan-rakan bisnes yang lain. Antara aktiviti yang pernah dijalankan adalah memberi sumbangan kepada anak-anak yatim. Menerusi program ini, syarikat cetak P telah melakukan amal jariah dengan memberikan sumbangan kepada beberapa rumah anak yatim di sekitar negeri Kedah, terutamanya Majlis Kebajikan Kanak-kanak Negeri Kedah Darul Aman. Sumbangan yang diberikan meliputi pemberian tote bag dan sumbangan berbentuk makanan. Selain itu, cetak P juga turut melakukan tanggungjawab sosial dengan menaja baju dalam sesebuah aktiviti ataupun program yang dijalankan. Sememangnya diketahui bahawa cetak P merupakan satu syarikat pengeluaran jersey dan jersey yang dihasilkan oleh syarikat ini merupakan jersey yang berkualiti tinggi dan menyediakan harga yang berpatutan. Pelbagai agensi sama ada agensi kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO memilih syarikat ini untuk menempah jersey. Terdapat juga beberapa kolaborasi yang menyaksikan cetak P menaja baju untuk program tersebut seperti kerjasama dengan Darul Aman yang melakukan larian fun run. Syarikat CP Ample Trading telah menaja 500 helai baju untuk menjayakan larian ini. Kesimpulan daripada kajian ini, syarikat CP Ample Trading dilihat sebagai sebuah syarikat yang mampu berkembang dari masa ke masa. Hasil daripada data yang telah diperoleh melalui kajian ini, syarikat CP Ample Trading ini dilihat mempunyai visi dan misi yang sangat jelas sehingga menyebabkan mereka mampu menyediakan perkhidmatan yang mampu memuaskan pelanggan mereka. Perkhidmatan yang disediakan sangat cemerlang dan produk yang disediakan juga sangat berkualiti. Bukan sahaja mereka mampu mengeluarkan satu produk sahaja, malah telah banyak produk yang telah dikeluarkan dan produk-produk tersebut mampu mencapai tahap kepuasan pelanggan secara maksimum. Tambahan lagi, syarikat ini mempunyai sijil-sijil yang diiktiraf sehingga mampu membuatkan pelanggan berasa yakin akan kualiti yang dikeluarkan oleh mereka. Strategi komunikasi dan pemasaran yang digunakan oleh syarikat cetak P ini juga dilihat sangat berkesan kerana syarikat mereka semakin dikenali ramai. Oleh itu, jelaslah bahawa syarikat ini mempunyai objektif yang sangat jelas sehingga mereka mampu membawa diri mereka ke tahap yang lebih tinggi. Harapan pengkaji agar syarikat CP Ample Trading ini semakin maju dalam perniagaan mereka di samping menyumbang dengan lebih banyak lagi kepada masyarakat tempatan dan setempat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.